Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim sebagai satu usaha kita untuk memahami petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran tak cukup sekadar kita baca tetapi mestilah kita tadabbur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Atau dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada kita untuk kita tadabbur, untuk kita renungkan makna-maknanya, sehinggakan Al-Quran bukan sekadar kitab yang dibaca oleh lisan kita, tetapi kitab yang juga direnungkan oleh hati kita, dan kemudian ia mesti menjadi amal perbuatan bagi kita dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kuliah yang lepas alhamdulillah kita telah pun sampai ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Mulk. So hari ini kita sambung pula ayat yang seterusnya, iaitulah ayat yang ketiga daripada surah Al-Mulk, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Yang bermaksud dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada penciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Baik, ayat Allah Ta'ala ni, ayat 3 sampai ayat seterusnya nanti selepas ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah Taala yang perlu untuk sama-sama kita renungkan, yang perlu sama-sama kita fikirkan dengan akal yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, dengan tujuan untuk menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, alladhi khalaqa 7 samawatin tibaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tibaqa. Tibaqa ni artinya adalah berlapis-lapis, ya. Berlapis-lapis, sebahagian di atas sebahagian. Tetapi jangan kita membayangkan ukuran dia sama, ya. Tidak seperti bangunan yang bertingkat-tingkat. Kalau bangunan yang bertingkat, tingkat 10 dengan tingkat 11 sama saja ukuran dia. Kalau yang dimaksudkan dengan langit tibaqa dekat sini, berlapis-lapis ini, bentuknya tidak seperti susunan bangunan yang bertingkat-tingkat. Tetapi kata para ulama ialah ba'duha fawqa ba'd, sebahagian di atas sebahagian. Kullu sama'in kal qubbati lil ukhra. Setiap satu langit itu seperti kubah kepada langit yang di atasnya. Gini, langit kedua ia macam jadi kubah untuk langit pertama. Kalau dikatakan jadi kubah untuk langit pertama, so maknanya langit kedua itu lebih besar berbanding langit yang pertama.
sebab bentuk daripada langit itu dia bukan datar tapi sfera, ya. Dia bukan datar macam bangunan, ya, tetapi ia sfera. Jadi ia bentuknya seperti langit kedua macam jadi kubah untuk langit pertama, langit ketiga macam jadi kubah untuk langit ketiga, begitulah seterusnya sehinggakanlah langit yang ketujuh. Jadi Masya Allah, ya, Allah Ta'ala sebut dekat sini tentang langit kerana langit ini adalah satu penciptaan Allah Ta'ala yang sangat menakjubkan, ya, yang sepatutnya setiap orang yang memandangnya membuat mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengapa begitu? Kerana langit ini satu dibina Allah Ta'ala di tempat yang sangat tinggi tanpa ada sebarang tiang, ya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bighairi amadin tarawnaha, langit tu Allah Ta'ala bina begitu tinggi tanpa ada sebarang tiang. Ini satu kuasa yang begitu menakjubkan bagi kita. Kerana kalau ikut logik manusia, tak mungkin ada bangunan boleh tegak berdiri tanpa ada tiang. Tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah mampu lakukan itu. Kemudian langit ni, ia adalah makhluk yang Allah cipta yang begitu besar. Langit kedua lebih besar daripada langit pertama, ketiga lebih besar daripada yang kedua, sampailah langit ketujuh lebih besar daripada langit keenam. Masya Allah, ini satu penciptaan yang sangat menakjubkan, sehingga kan tidak menghairankan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentiasa ulang-ulang tentang penciptaan langit ni. Supaya apa? Supaya kita renungkan, supaya kita fikirkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb yang mencipta kita. Dan sepatutnya kalau kita renungkan ini, membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, ya. Engkau tidak melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman itu min tafawut, ya. Min tafawut artinya ada sesuatu yang tidak seimbang, ya. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala menjelaskan dekat sini, kalau engkau pandang langit tu, kata Allah, dan sebenarnya Allah perintahkan kita untuk memandangnya bukan sekadar dengan pandangan mata tetapi juga dengan akal fikiran kita. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut lasta tara ayyuhas sami' fi khalqir rahman al-badi' min naqsin aw khalal. Kita tidak akan menjumpai sebarang kekurangan ataupun kecacatan ataupun ketidakseimbangan dalam penciptaan Allah Ta'ala, ya. Kalau kita pandang langit tu, kita tengok, kata Allah Ta'ala, hal tara ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, kamu tidak akan melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman itu ada sesuatu ketidakseimbangan yang tak sesuai. Tidak ada. Ayat ni difahami oleh ulama, ada yang memahaminya secara am dan ada yang memahaminya secara khas, ya. Kalau yang memahaminya secara khas, maka ini dikaitkan dengan langit. So ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman itu sesuatu yang tidak seimbang, maknanya langit. Tetapi ada yang memahami ayat ini secara am, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman. Apa yang Allah Ta'ala cipta yang Maha Rahman itu? Segala sesuatu yang Allah Ta'ala cipta ni min tafawut, ada sesuatu yang tidak seimbang ataupun yang tidak munasabah. So kalau kita fahami secara am, so maknanya apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala cipta, termasuk langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kalau kita perhatikan, kita pandang, ya, kita tidak akan menemui ada sesuatu yang tak seimbang, yang tak sesuai, yang tak kena dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan ini satu waranti yang Allah Ta'ala beri. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sempurna penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia mencipta, bagi yang mencipta ini mungkin dia rasa dah perfect, dia rasa dah sempurna. Tapi bila orang lain tengok, ni tak kena lah, tak sesuai lah. Itu penciptaan makhluk. Kalau Allah Ta'ala Rabbul Alamin yang mencipta, setiap mata yang melihatnya tidak akan menemui sesuatu yang tak sesuai, tidak akan menemui sesuatu yang tak seimbang dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah orang-orang yang melihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mereka hanya berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tak ada sesuatu yang kau cipta yang batil, ya Allah. Semuanya adalah luar biasa. Ya, maka kita hanya berdoa kepada Allah, ya, supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut ma tara fi khalqir rahman, engkau tidak melihat dalam penciptaan Allah yang Maha Rahman. Allah tak sebut ma tara fi khalqillah, tetapi Allah Ta'ala sebut ma tara fi khalqir rahman. Mengapa begitu? Kerana segala sesuatu yang Allah Ta'ala cipta ni adalah bahagian daripada sifat rahman Allah Ta'ala kepada makhluknya. Ni adalah antara sifat Allah yang Maha Pemurah kepada kita semua. Jadi Allah Ta'ala cipta bumi, Allah Ta'ala cipta langit, Allah Ta'ala cipta lautan, Allah Ta'ala cipta haiwan-haiwan, Allah Ta'ala cipta segala sesuatu, sama ada yang kita nampak maupun yang kita tak nampak, ya. Itu semua bahagian daripada sifat Allah yang Maha Pemurah. Jadi Allah Ta'ala bukan sekadar cipta kita, tetapi Allah Ta'ala cipta hal-hal yang lain, makhluk-makhluk yang lain yang dapat menopang hidup kita. Maka Allah Ta'ala cipta tumbuh-tumbuhan sehingga kan kita boleh makan. Allah Ta'ala cipta haiwan, kita juga boleh makan dagingnya, kita boleh minum susunya, ya. Allah Ta'ala cipta ikan dan lain-lain sebagainya. Allah Ta'ala cipta kita tempat, Allah cipta oksigen, Allah turunkan hujan. Ini semua bahagian daripada rahman Allah, sifat Allah yang Maha Pemurah. Sehingga kan apabila kita menggunakan akal fikiran kita untuk merenungkan penciptaan Allah Ta'ala, untuk merenungkan sifat Allah yang Maha Pemurah ni, maka sudah sepatutnya membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, farji'il basara hal tara min futur. Kemudian kata Allah Ta'ala, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Ya. Kalau pada pandangan kali pertama tadi engkau tak menemukan ada sebarang kecacatan, tidak menemukan ada sebarang kekurangan dalam penciptaan Allah, farji'il basar, maka ulang balik pandanganmu, ulang balik, ya. Hal tara min futur, adakah engkau melihat ada futur? Makna futur ini syukuk. Adakah engkau melihat ada sesuatu yang retak, ada sesuatu yang pecah dalam penciptaan Allah Ta'ala tu, yang menunjukkan itu sebagai kecacatan? Tengok kali kedua, kata Allah. Kalau kali pertama tadi kamu tengok, kamu melihat semua sempurna, kamu tak tengok ada sebarang kekurangan, cuba kamu tengok kali kedua. Orang kadang-kadang bila dia nak tunjuk produk, sekali saja dia nak tunjuk. Dia tak mahu tunjuk kali kedua. Mengapa? Dia takut nampak kekurangan. Allah Ta'ala suruh tunjuk, tengok kali kedua. Maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, mengapa Allah Ta'ala suruh tengok kali kedua, kali ketiga sampai berulang-ulang kali nanti? Kerana Allah nak tunjukkan benar kepada kita bahawa ciptaan Allah Ta'ala tu benar-benar sempurna. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu benar-benar sangat perfect. Berbeza dengan manusia. Kalau manusia tengok kali pertama mungkin nampak sempurna, tapi tengok kali kedua mulai nampak cacat. Tengok kali ketiga makin banyak nampak cacat.
Berulang kali makin nampak kita, tak sangkalah rupa-rupanya dia macam ni. Kita manusia gitu. Orang tengok kita kali pertama nampak kita macam perfect. Tapi bila dia tengok kali kedua, mulailah dia nampak, tak ada sana kekurangan. Ada sifat dia gini. Tu tengok kali kedua, tengok kali ketiga, lagi nampak. Kali keempat lagi nampak. Makin sering tengok, makin terdedahlah kekurangan. Itu kalau kita manusia. Tetapi penciptaan Allah Subhanahu wa taala tak, malah kita semakin nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mencipta makhluknya, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang seterusnya, ayat 4. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, kata Allah. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia, ya. Baik, Allah Ta'ala perintahkan lagi, summarji'il basara karratain. Kemudian ulangi tengok karratain. Karratain, ia secara bahasa maksudnya ulang 2 kali. Tetapi maksudnya dekat sini bukan begitu. Summarji'il basara karratain maksudnya summaraddirin nazra marratan ba'da ukhra. Ulang balik, ya. Lepas kau tengok sekali, tengok kali kedua. Lepas tengok kali kedua, tengok kali ketiga, tengok kali keempat, tengok kali kelima. Berulang-ulang tengok, ulang-ulang, kata Allah Ta'ala. Summarji'il basara karratain. Apa Allah Ta'ala kata? Yang qaliba ilaikal basar. Ya. Yarji' ilaika basaruka. Maka pandangan matamu itu akan kembali kepada engkau. Engkau melihat ciptaan Allah Ta'ala, kau tengok langit tu, kau tidak akan menemukan sebarang kekurangan, ya. Maka yarji' ilaikal basar, maka pandanganmu itu akan kembali kepada dirimu khashi'an dhalilan, ya, dalam keadaan rasa hina dan tunduk, ya, rasa hina dan tunduk. Mengapa? Lima lam yara ma turid, kerana mata kita tak melihat sesuatu kekurangan. Kalau kita tengok terus penciptaan Allah Ta'ala ni, terutama langit yang Allah Ta'ala cipta tu, maka pandangan mata itu akan kembali kepada kita dengan penuh kehinaan dan kerendahan, kerana kita tak nampak ada sebarang kekurangan pada penciptaan Allah. Wa huwa hasir, ya. Wa huwa hasir. Malah pandangan mata kita itu akan berkeadaan lemah lesu. Hasir ini maknanya, kata para ulama, ialah dia rasa lesu kerana penat. Lesu kerana penat. Kerana dia dah berulang-ulang kali tengok, dia tak ada. So dia pun dia rasa letih. Dia rasa penat kembali, dan tanpa menemukan ada sebarang kekurangan dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sepatutnya yang kita jadikan, yang kita lakukan ketika mana kita melihat penciptaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dalam Al-Quran suruh kita untuk memikirkan penciptaan Allah Ta'ala ni, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita perlu tafakkur alam ni. Tafakkur alam ni menggunakan akal kita. Kita fikir, kita tengok, kita fikir. Tapi apakah ending daripada ini semua? Ending daripada ini semua adalah kembalikan pandangan mata kita itu kepada diri kita. Kita tidak menemukan ada sebarang kekurangan dalam penciptaan Allah. So kitalah yang banyak kekurangan. Ya, kitalah yang banyak kekurangan. Bila kita melihat penciptaan Allah Ta'ala yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa itu, maka
kembalikan pandangan itu kepada diri kita supaya kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bukan sekadar menyuruh kita melihat penciptaan-penciptaan Allah, tetapi kita perlu melihat penciptaan-penciptaan Allah dengan pandangan penuh ibrah, pengajaran, ya, sehingga kan itu membuat kita semakin mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah ciptaan Allah Ta'ala ni dan renungkan, rasakanlah kebesaran Allah yang mencipta itu. Bila kita tengok lautan, rasakan betapa maha besar Allah yang mencipta itu. Bila kita tengok matahari, rasakan betapa maha besar Allah Ta'ala yang mencipta matahari. Bila kita tengok langit, bila kita tengok gunung, dan bila kita tengok apa-apa saja makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni, cuba kita rasakan kemahabesaran dan maha kuasa Allah Ta'ala yang mencipta itu. Sehingga kan kita akan rasa hina, kita akan rasa rendah diri kita, sehingga kan itulah yang membuat kita tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita teruskan ayat 5. Pada ayat 5 Allah Ta'ala masih bercerita tentang langit. Allah berfirman, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang, ya. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala menghiasi langit. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kami telah pun menghiasi langit dunia, ya. Allah hiasi langit dunia. Bila dikatakan langit dunia, ini maknanya langit yang pertama ataupun langit yang paling dekat dengan bumi, ya. So daripada sini dapat kita faham bahawa langit yang Allah Ta'ala hiasi itu hanyalah langit pertama saja. Langit kedua sampai langit ketujuh tak ada dibuat Allah Ta'ala hiasan bintang-bintang, ya. Allah Ta'ala hanya hiasi langit pertama. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan bintang-bintang itu, Allah Ta'ala hiasi langit itu bimasabih. Bimasabih itu jamak daripada kata misbah. Misbah itu secara asalnya dalam bahasa Arab diterjemah dengan lampu, ya. Dikatakan ya bintang-bintang itu masabih liidha'atiha bil-lail, kerana pada waktu malam ia terang, ya. Ibarat pelita-pelita yang nampak, ya, pada waktu malam. Maka langit itu Allah Ta'ala hiasi, sehingga kan ketika mana datang waktu malam, langit itu bukan sekadar nampak gelap gelita begitu sahaja, tetapi ia bercahaya-cahaya, nampak berlampu-lampu, berkedap-kedip bintang di sana Allah Ta'ala buat. Masya Allah, ini satu keindahan yang luar biasa yang Allah Ta'ala cipta, ya. Satu bukti betapa Rabb kita, Allah Ta'ala yang mencipta kita ni Tuhan yang maha kuasa, ya. Allah Ta'ala cipta langit begitu tinggi, begitu kukuh, kemudian Allah Ta'ala hiasi ia dengan bintang-bintang yang sedap dipandang mata, ya, yang menyenangkan hati manusia, sehingga kan begitu banyak orang yang berkhayal dengan bintang-bintang. Bintang itu sentiasa disimbolkan satu ketinggian, kejayaan, kehebatan, ya, dan lain-lain sebagainya, ya, kerana begitu indah, begitu mempesona bintang-bintang yang Allah Ta'ala cipta sebagai hiasan kepada langit itu. Masya Allah, ya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Ya. Jadi bintang-bintang itu
selain Allah Ta'ala jadikan ia sebagai hiasan untuk langit pertama, ya, Allah Ta'ala jadikan ia juga sebagai alat perejam untuk syaitan-syaitan, ya. Syaitan ni, ya, apabila mereka hendak datang mencuri berita langit, ya, apabila mereka hendak datang mencuri berita langit, maka bintang ini, ataupun bukan bintang, ya, syuhub nama dia, syuhub ni api daripada bintang ni, itu akan merejam mereka, maka mereka tak boleh mencuri berita langit, ya. Terutamanya selepas Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Jin, Allah Ta'ala ada cerita pada masa dahulu jin itu mereka masih boleh lagi naik ke langit. Tetapi ketika mana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dah tak boleh dah. Tak boleh mencuri berita-berita langit. Kalau mereka cuba nak try datang ke langit, maka bintang ataupun api daripada bintang inilah yang akan merejam mereka, ya, yang akan menghancurkan mereka, yang akan membakar mereka. Jadi langit itu tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai alat perejam untuk syaitan. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, khalaqallahu ta'ala an-nujuma li thalathin. Allah Ta'ala cipta bintang itu untuk 3 hal. Yang pertama, zinatan lis-sama'. Yang pertama sebagai hiasan untuk langit, sebagaimana tadi Allah Ta'ala sebut, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya. Allah Ta'ala hiasi langit dunia bimasabih, dengan bintang-bintang. Maka bintang itu pertama Allah Ta'ala cipta sebagai hiasan untuk langit. Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai perejam untuk syaitan yang hendak datang mendengar ataupun mencuri berita-berita langit. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha fil barri wal bahr, dan ia adalah tanda-tanda yang diambil petunjuk daripadanya di daratan maupun di lautan. Jadi pada zaman dahulu, sebelum ada kompas macam sekarang, orang kalau berlayar di lautan ataupun sedang bermusafir di padang pasir pada waktu malam, yang mereka jadikan sebagai petunjuk adalah bintang. Ya, orang zaman dulu kalau mereka tengok bintang tu, mereka faham arah nak pergi mana. Ya, mereka tahu. Orang zaman sekarang mungkin tak tahu, tetapi orang zaman dulu tu tahu. Ya, kami dulu semasa belajar ilmu falak pernah diajarkan kepada kami tentang bintang kiblat. Jadi kalau kita tengok bintang tu, itu bintang yang selalu mengarah ke kiblat. Jadi kalau kita nak tahu arah ke manakah kiblat, pada waktu malam kita boleh nampak bintang ni, dan itulah petunjuk arah kiblat yang betul, ya. Tetapi orang pada zaman sekarang, oleh kerana kemudahan teknologi segala macam, maka kita tidak lagi melihat ini. Padahal sebenarnya tetap perlu untuk kita lihat. Sekarang ni kita nak pergi mana-mana, kita guna Waze, kita guna map segala macam kan, Google Map, so dia arahkan sajalah kita. Zaman dulu tak begitu. Kompas tak ada, ya, GPS tak ada lagi. So orang guna apa? Bintang. Sebab tu orang zaman dulu mereka lebih banyak melihat alam ini, lebih banyak berinteraksi dengan alam ni. Orang zaman sekarang dia cenderung tak berinteraksi dengan alam. Dia macam tak peduli, hujan dia tak kisah, panas dia tak kisah, langit, matahari semua dia tak kisah. Ya, mungkin oleh kerana perkembangan teknologi. Ya, zaman dulu orang melihat bintang, orang melihat bulan. Mengapa? Tak ada lampu, tak ada elektrik. Sekarang ni orang ada elektrik, so dia rasa macam malam tu macam biasa saja kerana dah terang semua dah. Zaman dulu tak. Orang zaman dulu bila turun hujan, mereka betul-betul merasai itu sebagai rahmat Allah Ta'ala, terutama mereka yang tinggal di kawasan-kawasan Jazirah Arab, kerana memang hujan jarang turun dekat sana. Kita bila turun hujan kita rasa macam biasa-biasa saja. Malah setengah orang dia rasa itu macam azab daripada
Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ia adalah rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, ya. Jadi ada 3 fungsi bintang itu Allah Ta'ala cipta, kata Imam Qatadah rahimahullah tadi. Pertama sebagai hiasan kepada langit, yang kedua sebagai alat perejam syaitan, manakala yang ketiga ia adalah tanda-tanda yang diambil petunjuk daripadanya ketika mana orang berjalan di daratan maupun di lautan, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wa'atadana lahum 'adzabas sa'ir, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. Maksudnya ni, Allah Ta'ala sediakan kepada syaitan-syaitan itu di akhirat nanti ialah azab api neraka yang menjulang-julang. Jadi syaitan ni, mereka bukan sekadar diazab di dunia, tetapi mereka diazab di akhirat. Di dunia, ketika mana mereka hendak mencuri berita langit, maka mereka diazab dengan api daripada bintang, ya, yang sangat panas membakar mereka. Di akhirat pula mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan diazab ke sana. Ya, tapi mungkin ada setengah orang kadang-kadang agak pelik dia punya soalan. Dia kata, syaitan tu dibakar, manalah dia rasa sakit? Kenapa dia kata syaitan kan ia dicipta daripada api? Ya, kalau dia dibakar dengan api, dengan api tak membakarlah. Maka nak menjawab orang macam ni mudah saja. Kita tampar saja dia. Kita tampar dia, baru tanya dekat dia, sakit tak? Kalau dia kata sakit, kita ni sama. Kita ni sama-sama dicipta daripada tanah. Mengapa pula awak sakit? Jadi syaitan itu diseksa di dalam api neraka, dibakar dekat sana. Adakah mereka merasai sakit? Ya, tentu sakit. Analogi mudahnya macam yang saya sebut tadi, manusia ni kita sama-sama dicipta daripada sumber yang sama. Kalau kita tampar manusia, sakit ke tidak? Sakit. Maka sudah pasti mereka merasai panas api neraka itu, ya. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 6, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi pada ayat 6 ni Allah Ta'ala memberitahu bahawa yang masuk ke dalam api neraka itu bukan hanya syaitan saja, ya, atau bukan syaitan saja daripada kalangan bangsa jin, tetapi termasuk juga syaitan-syaitan daripada kalangan manusia, iaitulah manusia yang kafir. Kerana bila disebut syaitan dalam Al-Quran, ia tidak selalu merujuk kepada bangsa jin. Syaitan itu adalah sifat, ya, yang boleh jadi sifat itu ada pada jin dan ada pada manusia. Itu yang disebut dengan syaitan. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu ada musuh, syayatin, syaitan-syaitan, kata Allah, minal jinni wal ins, daripada jin dan manusia. Jadi syaitan itu bukan daripada bangsa jin saja, ada manusia yang syaitan. Maka kalau orang kata dia tak pernah nampak syaitan, mungkin dia pernah nampak, tapi dia tak sedar bahawa itu adalah syaitan, ya. Manusia yang berusaha, manusia yang tak mahu beriman kepada Allah, manusia yang menghalang orang daripada melakukan kebaikan, sebenarnya itu adalah syaitan. Manusia yang mengajak orang lain kepada keburukan, itu sebenarnya adalah syaitan, ya, walaupun bentuk dia adalah manusia. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam, ay walil kafirina bi rabbihim adzabu jahannam, ya. Orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, Allah Ta'ala sebut dekat sini bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Allah Ta'ala tak sebut dengan walilladzina kafaru billah, tak disebut begitu. Mengapa disebut dengan Rabb? Kerana Rabb itu mewakili beberapa makna. Antara maknanya Rabb itu bermakna pencipta, bermakna yang mengatur, bermakna yang menguasai, bermakna yang mentadbir dan lain-lain sebagainya. Sehingga kan kalau manusia itu betul-betul menyedari tentang Rabb mereka,
maka tak sepatutnya mereka kufur kepada Allah. Maka Allah Ta'ala sebut dekat sini, walilladina kafaru birabbihim, dan bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, padahal Rabb ini telah mencipta mereka, menghidupkan mereka, mengurniakan mereka pelbagai macam nikmat, tetapi mereka masih lagi kufur kepada Allah. Apa makna kafir itu? Kafir itu secara bahasa bermakna satara, ia menutup atau menyorokkan sesuatu. Dia tidak mahu dia menyorokkan keimanan itu daripada diri dia. Dia menutup diri dia daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kafir. Jadi dia tutup diri dia daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walilladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Bagi mereka adalah azab api neraka Jahannam, ya. Jahannam ini kata setengah ulama disebut nama dia dengan Jahannam li bu'di qa'riha, kerana begitu jauh kerak api neraka ni. Jadi ada riwayat mengatakan jarak jauh kerak api neraka ini dicampakkan 70 tahun baru sampai ke kerak api neraka Jahannam tu. Waliyadzubillah. Kita tak boleh bayangkan bagaimana dahsyatnya, ya. Wa bi'sal masir, dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Bila dikatakan bi'sa, ini dalam bahasa Arab disebut dengan af'alul dhim, ya, kata-kata yang mencela sesuatu yang paling buruk. So bila dikatakan bi'sa, maka tidak ada yang paling buruk daripada itu lagi. So yang paling buruk adalah neraka Jahannam. Tempat kembali yang paling buruk ialah neraka Jahannam Allah. Mengapa? Kerana di sana tidak ada sedikit pun kenikmatan. Semuanya adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini, ya. Kita dah bahaskan tadi bermula daripada ayat 3 sehinggalah ayat 6, ya. Nanti insya-Allah ayat 7 sampai ayat seterusnya Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang gambaran api neraka Jahannam yang menjadi tempat syaitan-syaitan dan orang-orang yang kafir dimasukkan Allah Ta'ala nanti, ya. Jadi sebagai kesimpulan kuliah kita pada hari ini, pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencipta langit, 7 petala langit yang berlapis-lapis, satu langit seperti kubah kepada langit yang di bawahnya. So maknanya langit kedua lebih besar berbanding langit pertama, dan ini juga menunjukkan kepada kita bahawa bentuk langit itu dia bukan datar tetapi ia sfera, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan akal fikiran kita bagi merenungkan penciptaan Allah Ta'ala ni, terutama langit. Lihatlah, pandanglah, renungkanlah, fikirkanlah, ya. Cubalah cari ada tak sebarang kekurangan. Kalau kita tak jumpa lepas kita tengok berulang kali, maka pandangan itu akan kembali kepada diri kita dalam keadaan hina, letih, lesu, yang sepatutnya itu membuat kita tunduk dan taat kepada Allah. Jadi melihat penciptaan Allah Ta'ala ni bukan sekadar melihat dengan pandangan mata, tapi lihat dengan akal fikiran kita, renung dengan hati kita, supaya kita betul-betul merasai betapa Allah itu Rabb yang Maha Kuasa dan betapa lemahnya kita, sehingga akan itu membuat kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala tadi menjelaskan kepada kita bahawa langit yang Allah Ta'ala cipta begitu sempurna, begitu tinggi, begitu kukuh itu, Allah Ta'ala hiasi ia dengan bintang-bintang, ya. Allah Ta'ala hiasi dengan bintang-bintang yang membuat mata yang melihat, setiap mata yang melihat rasa terpesona dengan keindahannya, berkedip pada waktu malam, sehingga akan begitu ramai orang yang berkhayal ketika mana menyaksikan bintang-bintang itu tadi. Bintang-bintang itu Allah Ta'ala cipta bukan sekadar hiasan untuk langit, tetapi ia juga alat perejam untuk syaitan yang hendak mencuri berita-berita langit, dan ia juga adalah sebagai petunjuk kepada orang yang berjalan di daratan maupun di lautan. Seterusnya Allah Ta'ala tadi menyebutkan kepada kita bahawa syaitan itu selain mereka dibakar oleh api daripada bintang yang ada dekat dunia ni ketika mana hendak mencuri berita langit,
mereka juga akan diseksa, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Begitu jugalah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah taala, mereka semua akan dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, dan itulah tempat seburuk-buruk atau tempat kembali yang paling buruk. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Moga-moga kuliah ni bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa menggunakan akal fikiran kita untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat ayat-ayat Allah, sama ada ayat Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Nanti kita akan sampai kepada satu ayat yang menjelaskan salah satu punca orang-orang kafir itu diazab Allah taala kerana mereka tak menggunakan akal fikiran mereka untuk melihat, untuk memikirkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ni saja yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.